Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Puan Fatina binti Bakar dan juga kawan-kawan saya semua. Okey, pada hari ini saya ingin membentangkan tentang bahan ilmiah yang saya pilih yang bertajuk Faktor Penerokaan Teknologi Kecerdasan Buatan di Kalangan Pensyarah Kolej Kogniti. Baiklah, sumber bahan ilmiah saya ini adalah berjenis jurnal atas talian yang mana penulisnya adalah Normalia Muhammad dan juga Rafiza Daud. Tahun jurnal ini diterbitkan adalah pada 1 September 2023. Seterusnya. Alright, ini adalah gambar ke depan jurnal yang saya pilih. Next. Okey, untuk kita mendalami lebih dalam tentang jurnal yang saya pilih ini adalah, saya nak tahu dulu, adakah kawan-kawan kita semua tahu apa itu AI ataupun kecerdasan buatan? Tahu tak? Betul ya, tahu? Kita cakap dalam bahasa Inggeris dia AI, Artificial Intelligence. Jadi apa yang dimaksudkan dengan AI ataupun kecerdasan buatan ini? Korang tahu tak? Ke tak tahu maksud sebenarnya? Ya, saya terangkan. Kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ini membawa maksud kepada kemampuan komputer ataupun sistem untuk meniru kecerdasan manusia dalam mempelajari, berfikir dan juga membuat keputusan. Kita boleh tengok sebagai contoh macam ChatGPT, kawan kita yang sebelum ni present. ChatGPT juga merupakan salah satu bentuk AI yang kita juga gunakan sehari-hari. Ada juga contoh lain seperti Google Translate, itu semua juga adalah AI. Aplikasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti Facebook, WhatsApp juga merupakan salah satu bentuk teknologi AI yang kita pakai dan senang digunakan. Baiklah, dalam bahan yang saya gunakan ini, penulis juga menyatakan manfaat dalam penggunaan teknologi AI dalam pendidikan yang mana dapat merancang sesi PDP bagi pelajar dengan sesuai yang mana mengikut keperluan dan juga kebolehan pelajar, kerana tak semua pelajar boleh go dengan tradisional punya cara pengajaran, dan juga dia boleh digunakan sebagai alat bantulah dalam sesi pembelajaran. Next. Ada juga beberapa pernyataan masalah yang digariskan oleh penulis, tetapi saya ingin fokuskan kepada persepsi negatif pensyarah terhadap AI dalam pendidikan. Baru-baru ini juga Ketua Jabatan telah menyatakan AI ini boleh digunakan dalam pendidikan, namun terdapat segelintir pensyarah yang tidak bersetuju dalam penggunaan AI ini dalam pendidikan. Jadi persepsi negatif ini akan memberikan kesan buruklah, sebabnya dia akan rasa pelajar ni setiap kali hasil yang diberikan adalah perfect, dia akan check lah sama ada benda ni betul ataupun tidak. Okey, objektif kajian adalah untuk meninjau dan juga menentukan faktor utama serta pengetahuan penerokaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan pensyarah itu sendiri. Dan metodologi yang digunakan adalah melalui tinjauan dan juga soal selidik, yang mana borang soal selidik ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A demografi dan juga bahagian B soalan yang menentukan kepada faktor-faktor tadilah. Responden yang terlibat adalah 154 pensyarah daripada 6 kolej komuniti negeri Melaka, dan analisis daripada data yang diterima ini adalah melalui sistem SPSS bagi menghitung kekerapan, peratus dan juga nilai minimum. Okey, ini adalah contoh korang soal selidik dia, ini bahagian demografi. Next. Dan ini adalah bahagian soal selidik bahagian B. Next. Baiklah, isi kandungan dia, penulis turut menggariskan 5 faktor penerokaan yang mana kecekapan diri, kesediaan, kebaikan sosial, cerik, teknologi dan juga niat tingkah laku. Niat tingkah laku ini merupakan faktor utama yang dipersetujui oleh semua pensyarah di kolej tersebut, yang mana penulis juga turut menyatakan pihak pensyarah itu sendiri percaya bahawa teknologi AI ini dapat meningkatkan kapasiti pembelajaran pelajar. Malah ilmu mereka sendiri dalam bidang teknologi AI ini mereka percaya dapat dipelajari dan ditingkatkan supaya selaras dan juga selari dengan era digital sekarang. Baiklah, kesimpulannya, banyak faktor yang boleh memicu ke arah faktor penerokaan ini, yang mana kita punya penulis sendiri menggariskan bahawa nilai yang saya cakap tadi itu adalah faktor utama, tapi kita boleh lihat juga sebenarnya teknologi
AI ini dapat merujuk ke arah yang pembelajaran yang lebih efektif dan juga responsif serta relevan. Malah pensyarah di Kolej Komuniti itu juga bersetuju bahawa tahap pengetahuan mereka perlu diselaraskan dan dipertingkatkan dari tahun ke tahun supaya mereka tidak ketinggalan dengan pelajar-pelajar ini sendiri. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang lah. Sejak apa je saya tak kisah. Ada soalan? Okey, soalan ni kalau kita ikutkan sebenarnya kita tak boleh guna disadarkan macam kawan saya sebelum ni present. Kita kata penggunaan teknologi AI perlu ada etika. Jadi apabila ketua jabatan ataupun ketua pengarah bahagian politeknik dan juga Kolej Komuniti menyatakan dan menyarankan boleh untuk pensyarah dan juga pelajar menggunakan teknologi AI sebagai bahan bantu, bermakna setiap tindakan yang kita buat ni mesti akan ada kesan. Jadi kalau katakan kita menggunakan sepenuhnya ChatGPT dalam penulisan laporan dan juga assignment lah orang kata kan, sebenarnya sekarang pun kita ada satu lagi aplikasi AI yang boleh digunakan untuk mendetek, untuk mengesan sama ada assignment kita ni, jawapan yang kita tulis adalah jawapan yang benar hasil tulisan manusia ataupun robot itu sendiri. Jadi kalau sekiranya tertangkap, akan dikenakan hukuman dari peringkat universiti sendirilah, sama ada laporan penulisan tersebut akan diberikan markah rendah ataupun tidak dapat markah, orang kata dapat fail lah, tak dapat markah pun untuk assignment tersebut. Itu bagi yang ringan. Bergantung juga situasi kepada pensyarah itu sendiri. Sekiranya pensyarah tersebut merasakan pelajar ini tidak layak untuk